masuk air, ada buat laporan kepada UPN, lepas tu 2020 tentang rutan tebing dan sebagainya. Tapi Kerajaan Negeri mendiamkan diri. Adakah kerajaan bercadang membayar pampasan ataupun ganti rugi kesusahan kepada yang terkesan akibat daripada krisis air ini? Kan jelas kita sebut bahawa ini adalah dana raya. Dana raya bermakna bantuan yang diberikan oleh kerajaan bagi menyambut raya, meringankan beban kepada rakyat. Jadi saya minta lah kerajaan Yayasan Terengganu mengambil tindakan, buat laporan polis. Saya telah mengutarakan perkara ini satu ketika dulu, tapi ditempelak oleh ahli Parlimen Kuala Terengganu, menyatakan bahawa nak vaksin ni bukan mudah, semacam tahang lori kanannya ke dunia dia berjalan. Betapa ramainya peniaga-peniaga kita tak boleh nak start kerja, tak boleh nak buka kedai kerana modal memang kat mulut kerana tu. Baik usahawan di luar tu menjual yang Itulah hotel sebelah utara tu. Alhamdulillah wa syukurillah. Itulah kita lihat beberapa sedutan yang menarik yang telah berlaku dalam sidang DUN Terengganu yang baru berakhir sebentar tadi, yang bermula pada 13 hingga 15 September 2021. Hebat sungguh, lagi berdarjat nampak YB-YB kita mengemukakan pendapat, hujah dan sebagainya. Sebab itu saya meminta kepada semua penonton-penonton teruskan menonton Bual Bicara Cak Mek Somo pada petang ini untuk mendengar dan mendapat maklumat tentang kelangsungan perjuangan UMNO daripada dahulu, kini dan selama-lamanya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Malaysia insya-Allah besok. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT, syukur kepada Ilahi. Syukur kita diketemukan oleh Allah SWT dalam buah bicara bagi mencari ilmu dan kebenaran. Berusaha untuk menegakkan yang hak, menghapuskan yang batil, amal ma'ruf nahi mungkar. Ad-dinun nasihah, itulah tugas kita sebenarnya sebagai khalifah di muka bumi Allah ini sebelum ajal menerkam kita. Saya mengucapkan selamat datang kepada ketiga-tiga ahli yang berhormat yang dijemput khas pada petang ini sebagai ahli panel Bual Bicara Cak Mek Somo pada petang yang mulia ini insya-Allah. Selamat menonton secara online kepada yang sudi bersama kami. Terima kasih banyak atas kebersamaan kalian selama ini. Walaupun saya cukup yakin ramai yang sudah mengenali sosok tubuh ketiga-tiga ahli panel pada petang ini, tapi izinkanlah saya perkenalkan juga. Maklumlah pakai mask ni takut tak kenal. Tak kenal. Ahli panel yang pertama sebelah kiri saya, yang berhormat Tuan Haji Bazlan bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Rakit sebelah kiri saya. Ahli panel yang kedua, orang perkasa ni, orang besi ni. Yang berhormat Tuan Haji Rosli bin Daud, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Besi, Parlimen Dungun ya, tengah-tengah tu. Dan yang hujung sekali adalah panel yang ketiga, yang berhormat Mulia Tengku Zaihan bin Cikgu Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Kuala Besut. Okay, orang muda lagi tu. Terima kasih banyak kepada semua ahli yang berhormat yang sudi hadir sebagai ahli panel kita pada petang ini. Walaupun penat tak habis lagi. 3 hari di Dewan, berpeluh ketiak, penat membahas isu apa sebagainya. Tapi sudi hadir untuk bersama-sama kita. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jazak. Sebagaimana yang kita telah war-warkan bahawa
bual bicara kita pada petang ini akan mengupas isu-isu sidang Dewan Undangan Negeri Terengganu yang baru saja tamat, yang saya perkatakan tadi. Sebagai rakyat yang prihatin, memerlukan informasi untuk menyamakan antara persepsi dan realiti. Saya cukup berharap agar bual bicara pada petang ini akan dapat merungkai beberapa permasalahan yang menjadi isu dan dilema kepada rakyat negeri Terengganu. Maklumlah COVID-19 ini telah melanda kita bukan calang-calang masalah. Yang berhormat sebagai pemegang taruh amanah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta, pastinya berusaha melaksanakan tugas yang terbaik demi rakyat jelata. Mungkin peranan semasa dalam kerajaan pada penggal dahulu berbeza dengan amanah sebagai pembangkang pada penggal ini. Apapun rakyat sedang memerhati, rakyat terus memerhati. Apatah lagi semasa hambatan pandemik COVID-19 yang membuatkan cabaran berganda kepada semua yang berhormat dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Sebelum kita bergerak secara pantas dan tuntas dalam masa 1 jam setengah ini, izinkan saya menyampaikan ketentuan acara bual ataupun agenda kita pada petang ini. InsyaAllah, bual bicara kita pada petang ini akan bergerak dalam 3 pusingan. Mungkin sejam setengah insyaAllah. Dan setiap pusingan itu, satu isu akan dikemukakan untuk dijawab oleh ketiga-tiga ahli panel. InsyaAllah dalam masa-masa yang terluang, kita akan benarkan soalan ditanya. Para penonton diizinkan bertanya kepada ahli panel tentang apa isu yang dikemukakan, sebarang isu insyaAllah. Semasa ahli panel yang dijemput untuk memberikan ucapan kupasan, ahli panel lain dibenarkan untuk menongkol tambah sekiranya dibenarkan oleh ahli panel yang sedang bercakap. Ini untuk menambahkan pengetahuan masing-masing insyaAllah. So, izinkan saya untuk terus kepada pusingan pertama. Okay. Isu pertama yang kita akan kemukakan berbunyi begini rupa. Maju Berkat Sejahtera MBS adalah slogan PAS terbit daripada 20 Manifesto PAS Gagasan Sejahtera PRU 14. Sehingga kini setakat manakah ianya dapat direalisasikan? Ada yang mengatakan sudah dikotakan 80%, ada katakan baru 20%. Dan dia tanya, betul ke rakyat sudah maju? Betul ke rakyat sudah diberkati? Betul ke rakyat sudah sejahtera? Kalau betul, alhamdulillah, sama-sama kita berterima kasih pada Allah SWT kerana itulah antara yang kita mahukan. Ataupun tak dapat dilaksanakan. Kenapa? Sebab pandemik ke? Sebab apa ke? Jadi saya mempersilakan ahli panel yang pertama, YB Batu Rakit, untuk mengupas itu tersebut yang saya nyatakan tadi. Silakan. Okay, terima kasih kekanda saya lah. Yang bahagia Datuk Zubir, rakan-rakan ahli panel, yang berhormat Rosli, yang berhormat Tengku Zaihan, khususnya para pendengar lah, para pemerhati, sebab kita secara online ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa yang berbahagia Datuk tanya tadi, saya bawa dalam perbahasan saya pada kemarin, sejauh mana Maju Berkat Sejahtera ini menepati objektif matlamat yang dikehendaki oleh kerajaan negeri. Adakah kerajaan negeri telah membuat postmortem sejauh mana telah capai objektif Maju Berkat Sejahtera ini? Sebab kita lihat hari ini tidak nampak secara ketara apa yang berlaku, sama ada dari segi pembangunan maju itu sendiri, yang kalau kita kaitkan dengan pembangunan, walaupun aspek maju ini meliputi semua aspek pendidikan dan pelbagai lagi lah. Jadi dari segi pembangunan saja pun kita lihat tidak ada pembangunan baru, kecuali yang telah dilaksanakan di era Kerajaan Barisan Nasional dulu, yang mana kebanyakan ini dituduh sebagai membazir, seperti drawbridge.
seperti tangki air Bukit Berapik. Tapi hari ini, kita lihat kerajaan yang ada hari ini cuba claim daripada pembangunan yang telah dilaksanakan di era kerajaan BN dulu. Sebab itu saya bertanya di dalam Dewan, apakah pembangunan baru yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri hari ini? Kalau tidak ada, maksud saya kata, maju, lawan dia mundur. Sebab mestilah sesuatu yang kita nak buat ini lebih baik daripada masa yang lalu. Seperti kata peribahasa, hari ini lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik pada hari ini. Kalau tidak lebih baik, maknanya mundur. Kita ke belakang. Tidak ada perganjakan. Begitu juga dalam soal berkat. Kalau berkat ini kita lihat musibah. Lawan dia musibah. Kalau kita lihat dari segi pengangguran meningkat. Kita tengok kes COVID kita hari ini, kita lihat daripada kita rendah, kohor tinggi. Maknanya, adakah kerajaan tidak mengambil apa-apa inisiatif untuk bagaimana untuk mengawal keadaan COVID ini? Begitu juga dari segi masjid. Terpaksa ditutup. Sepatutnya kita perjuangkan, sedangkan mall dibuka. Patutnya kita perjuangkan. Masjid kena buka. Sebab saya lihat di masjid lah orang paling berdisiplin. Takkanlah mall buka, supermarket buka, tetapi masjid ditutup. Patutnya kerajaan negeri berjuang. Lebih-lebih lagi untuk sembahyang Jumaat, sembahyang ini di bawah kuasa negeri. Patutnya kita bukalah di negeri kita. Sebab pada masa itu negeri kita tak banyak pun. Jadi ini satu musibah kepada kita sebenarnya. Begitu juga dalam kaedah sejahtera. Sejahtera, derita ataupun huru-hara. Dalam Google ada dua. Lawan sejahtera ini huru-hara, derita. Ada yang tidak ada pekerjaan hari ini, dibuang kerja hari ini. Derita. Begitu juga peluang-peluang pekerjaan kita hari ini. Tak ada peluang-peluang kerja baru. Sehingga kan kita lihat hari ini, ramai orang menjaja di tepi jalan di traffic light. Ini menunjukkan bahawa keadaan kita cukup derita. Sehingga kan rakyat terpaksa menjaja di traffic light di tepi-tepi jalan. Sebelum ini tidak berlaku. Begitu juga dengan warung-warung. Banyak diwujudkan, diadakan di kaki lima jalan. Sepatutnya ialah untuk keselamatan kita, sepatutnya tidak berlaku benda-benda ini. Tetapi oleh kerana kita lihat rakyat terdesak, maknanya rakyat terpaksa untuk mencari makan, terpaksa buat apa saja demi untuk menyara hidup mereka. Jadi oleh sebab itu saya lihat tidak ada tidak ke depan. Kalau nak kata maju, tak majulah. Kalau nak kata berkat, tidak berkatlah. Kalau nak kata sejahtera, tidak sejahtera lah hari ini, rakyat hari ini. Jadi kalau tidak sejahtera, saya kata slogan ini patut ditukarlah, patut ditukar. Mundur, musibah, derita ataupun huru-hara. Jadi saya ingat permulaan saya gitulah. Terima kasih. Terima kasih banyak ahli panel pertama YB Batu Rakit dalam mengupas MBS. Yalah, kita lihat beberapa yang mungkin peratusan boleh dibagi apa sebagainya. Tapi terulanlah bagaimana untuk kita menganggap bahawa MBS itu tahap mana yang telah dicapai, slogan telah dicapai. Tapi itulah yang telah diperkatakan oleh YB ahli panel tadi, Batu Rakit. Mundur, musibah, huru-hara ataupun derita. Terima kasih. Jadi kita pergi pada ahli panel yang kedua, Batu Rakit, Bukit Besi. Sila YB Bukit Besi. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan isu pusingan pertama ni, memang sedap ni. Maju berkat sejahtera. Jadi itulah sebenarnya slogan yang telah digambarkan ketika
kita menyambut PRU yang ke-14 lalu, iaitu slogan yang telah dibuat oleh PAS di negeri Terengganu. Dan pada saya sebenarnya, setiap kali pilihan raya memang akan adalah tawaran-tawaran kepada rakyat untuk meyakinkan rakyat supaya rakyat akan menyokong sebuah kerajaan, apatah lagi dengan slogan yang cukup indah dan hebat, memang rakyat akan tertarik sebenarnya. Tetapi sejauh mana pelaksanaan sepanjang 3 tahun ni yang dislogankan maju berkat sejahtera, yang rakyat sendiri rasakan apa yang telah dilaksanakan demi untuk kepentingan rakyat. Dan pada saya sebenarnya, dengan manifesto yang telah dibuat, contohnya, kita jangan hanya sekadar buat manifesto untuk menyedat ataupun meyakinkan hati rakyat, tetapi dari segi tindakan kita, apakah kita mampu untuk memenuhi manifesto yang telah kita janjikan kepada rakyat. Contohnya yang dapat kita lihatlah dalam negara kita, Kerajaan Pakatan Harapan yang dulu banyak berjanji kepada kita, iaitu akan dapat toll free minyak. Pinjaman PTPTM akan dihapuskan, harga minyak akan diturunkan, dan berbagai-bagai janji. Tetapi rakyat sebenarnya telah menilai janji-janji manis yang ditaburkan kepada rakyat dalam menghadapi PRU yang lalu, memang rakyat rasa mereka ditipu. Oleh sebab itu, Kerajaan Pakatan Harapan telah bertahan 22 bulan. Jadi inilah sebenarnya rakyat mengharapkan sesuatu yang baik untuk memenuhi apa juga kehendak dan kemauan rakyat. Tetapi rakyat juga menilai akan janji-janji itu. Oleh sebab itu, rakyat menghukum Kerajaan Pakatan Harapan. Dan di negeri Terengganu itu juga katanya ada 20 janji. Tetapi Kerajaan PAS hari ini yang memerintah 3 tahun lebih ini, yang telah diberitahu kepada kita, janji yang telah tertunai lebih kurang 70% telah kerajaan tunaikan. Tetapi sejauh mana janji-janji yang dibuat untuk kepentingan rakyat yang telah ditunaikan? Inilah sebenarnya apa yang kita janji, biarlah sekurang-kurangnya kita dapat tunaikan. Kalau janji dia 70% telah ditunaikan, apa dia? Sebab apa yang kita tengok hari ini adalah apa yang kita telah buat dulu, iaitu sehinggakan dari segi kecanaan kita, Kerajaan Barisan Nasional dulu, kecanaan kita, orang yang kahwin kali pertama pun kita bagi percuma. Inilah maknanya apa yang kita telah buat. Itu peringkat kahwin pun kita turut cakna. Dan juga kepada ibu tunggal dan pok tunggal pun. Kita bagi imbuhan ataupun sagu hati. Maknanya sekecil-kecil. Kalau kita tengok, apa sangat dah orang kahwin ni. Tetapi dari segi kita melihat bahawa kecanaan kita kepada rakyat, maknanya daripada sekecil-kecil dan sehinggalah kepada pembangunan
yang lebih besar lagi seperti mana yang YB Batu Rakit kata tadilah. Apa yang kita buat dulu serba tak kena. Kalau kata apa drawbridge tu. Membazir duit rakyat. Kalau kita tengok Kenyang, apalah Mak Said buka hutang dak, membazir duit rakyat. Tetapi hari ini pembangunan dan kemajuan yang telah dibuat oleh kerajaan dahulu hari ini telah diperkasakan. Apa tujuan? Jadi inilah sepatutnya rakyat kena melihat perkara-perkara yang macam ni sepatutnya perlu kita tengok, dan kita sebagai rakyat di luar sana perlu memikirkan apakah perubahan yang telah kita buat, perubahan yang telah rakyat inginkan, apakah hari ini ataupun yang dulu lebih baik pada hari ini. Ni adalah satu perkara yang perlu kita berhati dan kita hayati semua-semua. Kalau kita nak baca, kalau kita nak kelara daripada usul kerajaan Barisan Nasional dulu, memang banyak pun. Kalau kata dari segi perumahannya, dengan harga yang kata dari segi perumahannya harga RM140,000, tetapi kita bagi kepada rakyat hanya sekitar RM68,000 ya Dato'. Jadi inilah sebenarnya dari segi niat kerajaan Barisan Nasional dulu memang berhasrat sungguh untuk membantu rakyat. Tetapi apakah kalau dari segi apa ni slogan maju berkat sejahtera hari ini yang rakyat nganu rasa ini, saya rasa adalah apa yang telah rakyat rasa hari ini adalah apa yang telah dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional dulu. Jadi seolah-olah dia meneruskan, dan akhirnya kalau kita nak kata duit dana, kalau kita tengok dari segi siaran awal tadi kita yang Datuk Mak cakap dana raya apa membazir ni kalau kita bagi kepada rakyat kan, duit raya kita bagi untuk rakyat. Ini saya rasa untuk membantu rakyat dalam ketika nak menyambut perayaan. Mana membantu rakyat, meringankan beban rakyat untuk menyambut perayaan. Tetapi dilihat oleh mereka adalah satu pembaziran untuk beri duit kepada rakyat. Jadi inilah sepatutnya kita kena nilai apa yang kita buat perbaikan daripada kerajaan Barisan Nasional dulu seharusnya diperhati dan dinilai oleh rakyat negeri Terengganu kita ini. Okay. Terima kasih banyak. Kemajuan yang dicapai sekarang ni adalah hasil daripada kerajaan terdahulu. Terima kasih YB Bukit Besi selaku ahli panel kedua yang mengupas isu secara mendalam. Kita pergi pada ahli panel yang ketiga. Sila. Kita masa yang diberikan tu habis 6 minit pun tak apa, tapi boleh dipanjangkan setakat yang mana rasa isu ataupun kepasan yang boleh memberikan makna yang lebih luas kepada makna MBS tadi. Okey. Silakan YB Kuala Besut. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. kepada yang bahagia Datuk Moderator. Lama tak jumpa Datuk Moderator. Bila teringat sidang Dewan Undangan Negeri, teringat Datuk Zubir. Alhamdulillah. Apa kita jumpa dia pun, kita tunduk lagi ke dia. Alhamdulillah. Teringat dia lama dah jadi kita punya speaker dulu. Terima kasih Datuk. Terima kasih sama. Kepada kedua-dua kakanda saya, YB Bazlan, YB Rosli, dan semualah pendengar-pendengar yang mengikuti secara live program Camik Sokmo, anjuran bahagian penerangan UMNO, bahagian Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu. Okey, Datuk Moderator, kita tadi bercakap tentang manifesto PAS dan juga tentang slogan maju, berkat dan sejahtera. Tapi kalau kita pergi ke kampung-kampung sekarang ni, tadi banyak dah diulas oleh kedua-dua kekanda saya tadi. Kalau kita pergi ke kampung-kampung, bukan saja daripada Kuala Besut, walaupun saya ni di bawah Kuala Besut, tapi kalau kita mari daripada Kuala Besut sampai ke Jabi, ke Kemaman, semualah, sampai daripada N01 sampai ke N32 di Air Putih, semua bercakap tentang kesusahan, keluh resah rakyat sekarang ni. Dan ini amat berlawanan dengan tagline ataupun slogan yang dibawa oleh kerajaan negeri, iaitu maju, berkat dan sejahtera. Dan saya sangat setuju yang disebut oleh kanda saya YB Bazlan tadi, bahawa masyarakat sekarang ni berada dalam
kesusahan. Tadi saya post aktiviti saya berada dalam sidang DUN. Ya. Salah satu komen oleh netizen di Pulau Perhentian. Dia kata, YB tolong sampaikanlah kepada kerajaan bahawa rakyat secara umumnya di Terengganu dan secara khususnya di Pulau Perhentian memang tak ada duit. Datuk Moderator, memang tak ada duit untuk beli prepaid, untuk beli pampers sebab Pulau Perhentian ni secara 99%-nya bergantung kepada aktiviti pelancongan. Dan hampir 2 tahun aktiviti pelancongan tidak berlaku di Pulau Perhentian. Dan kita faham juga di tempat lain juga berlaku juga sebegini rupa. Ya. Tapi mereka minta kita suarakan kepada pihak kerajaan tentang keluh resah masyarakat, khususnya rakyat Terengganu sekarang ni. Tapi malangnya setelah 3 hari kita bersidang pada hari ini, pada minggu ni, dan juga sidang-sidang DUN yang lalu, kita dapat lihat bahawa kesungguhan pihak kerajaan. Kita tengok Datuk Moderator, kesungguhan YB Exco bagi pihak kerajaan menjawab soalan-soalan kita, menjawab keluh resah dan juga nadi rakyat tu tidak sungguh mana Datuk. Bila kita tanya boleh tak bagi papasan, tak ada. Bila kita tanya boleh tak bagi ni, tak ada. Ada sekali tu Datuk, saya pernah bangkit dalam sidang DUN yang dulu. Ya. Saya kata boleh tak pihak kerajaan meluluskan bajet dalam 200,000 je untuk culvert. Dijawab oleh Exco infrastruktur dan kepada awam. Dia kata, Kuala Besut banjir. Di Kuala Berang pun banjir juga. Jadi kita rasa kecewa, terkilat. Kalau jawab gitu, sebab banjir yang saya hadapi di Kuala Besut, yang saya minta culvert tu melibatkan hampir 500-600 buah rumah akan terkesan. Jadi kalau jawapan daripada seorang Exco mewakili kerajaan negeri Terengganu pada masa ini jawab gitu, maksudnya saya nampak dan kita dapat lihat sekarang ni bahawa kerajaan memang tidak sungguh nak bantu rakyat. Apatah lagi yang disebut oleh kekanda saya YB Bukit Besi ni. Kalau ikut dulu sejak tahun 2005 lagi. Kerajaan negeri dengan dana gayanya. Dan hampir setiap tahun kira-kira setiap tahun hampir 90 juta diperuntukkan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional start 2005 sampai 2018 dan memberi manfaat kepada 1/3 dan juga 1/4 penduduk negeri Terengganu. Hampir 300,000 orang mendapat manfaatnya. 300 ke 400 ringgit. Besarlah. Besar pada mereka ni. Dan saya juga didatangi oleh ramai orang. Dia kata YB tahun ni hampir tiap tahun dia tanya dana raya dia ketuk. Apa kata kena tanyalah. Kerajaan nak tanya MPKK ke JPKK. Dia kata YB dulu ada juga kawan kita ni penyokong PAS boleh juga dana raya. Tapi bila tukar kerajaan PAS menjadi kerajaan negeri Terengganu ni, soh ke nak dapat bantuan-bantuan lain, dana raya pun tak dapat. Jadi nak ceritanya, ketika kita menjadi kerajaan satu ketika dahulu, sebelum ni, dana raya ni tidak melibatkan perbezaan ideologi politik. Semua dapat, yang penting ikut syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan, mereka ni dapat. Tapi sekarang ni apatah lagi dengan pandemik COVID-19 lah dan sebagainya, mereka sangat-sangat terkesan. Begitu juga yang disebutkan orang teringat sekarang ni bila kita belajar daripada rumah. Pembelajaran dan juga pengajaran daripada rumah. Ya, tidak. Orang teringat kepada Adun Kijal. Orang teringat pada buah kita. Orang teringat pada Datuk Seri Mat Said, Yang Berhormat Datuk Seri Mat Said. Apa orang teringat sangat? Sebab sekarang ni baru orang nampak, betapa peri pentingnya e-book yang telah dilaksanakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Said. Dan pelaksanaan e-book oleh beliau tu sebenarnya melampaui zaman. Dan ada cikgu-cikgu bercerita ke saya, ada ibu bapa bercerita saya. Dia kata, YB, Allah alangkah baiknya sekiranya pelaksanaan e-book daripada dulu sampai sekarang dapat dilaksanakan. Tak jadi resah, gelisah. Khususnya golongan B40, orang miskin untuk belajar daripada rumah. Jadi perancangan yang dibuat oleh kerajaan ketika Barisan Nasional menjadi kerajaan satu ketika dulu adalah sangat baik dan sangat komprehensif dan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyampaikan bantuan dan juga menyokong apa jua keluh resah rakyat, kita akan bantu semua. Tidak seperti yang berlaku pada sekarang ni. Kalau Datuk boleh turun sama-sama, kita mewakili kawasan pun ramai jumpa. Daripada hari-hari boleh ceritakan tentang kesusahan rakyat sekarang ni. Dan yang kecewanya, platform yang terbaik untuk kita menyampaikan keluh resah rakyat adalah pada sidang Dewan Undangan Negeri. Itu pun dipandang macam sebelah mata je Datuk oleh kerajaan dan tidak menjawab pada soalan-soalan kita. Dan pada sesi
pergulungan oleh pihak kerajaan tadi juga, banyak isu-isu yang tidak dijawab oleh kerajaan. Apatah lagi saya tengok ketika Yang Berhormat Pengerusi Badan Perhubungan UMNO sendiri, Datuk Mat Said, bagi cadangan kepada pihak kerajaan supaya menguruskan program vaksinasi dengan lebih komprehensif. Tapi dijawab dengan nada sinis. Dengan nada sinisnya oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Mosty yang merupakan ahli Parlimen Kuala Terengganu. Nah, dia kata, oh lah, nak beli vaksin ni bukannya macam nak beli, nak tahan lori roti Gardenia. Jadi betapa sinisnya pandangan seorang Timbalan Menteri kepada Yang Berhormat Pengerusi Badan Perhubungan UMNO di Terengganu tentang macam mana nak menguruskan vaksinasi secara komprehensif menggunakan dana negeri. Ini menunjukkan bahawa sikap seorang pemimpin yang kalau setara tu pun tak mau bagi respon yang positif, apatah lagi kesungguhan mereka untuk membantu rakyat. Saya rasa setakat tu dulu, Datuk Moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak pada YB Kuala Besut dan ketiga-tiga YB yang telah mengupas isu dan menarik tentang MBS. Sampaikan ada yang rumuskan tentang M tu dah tukar jadi mundur, berkat tu jadi sengsara, musibah dan juga sejahtera menjadi buruhara ataupun. Okey, terima kasih banyak. Jadi kita izinkan saya untuk pergi pada isu kedua. Isu kedua dalam YB ahli panel yang saya mulakan, dalam keterbatasan masa, ruang, peraturan yang ada dalam sidang DUN yang baru berakhir tadi, saya cukup yakin ada ahli panel selaku YB yang mewakili rakyat mempunyai beberapa isu yang nak kemukakan tapi tak berkesempatan. Selain daripada isu bekalan air, 2 kalilah kena air sampai tak ada air, kawasan Kuala Nuru sebagainya, sampai ke Setiu apa sebagainya, isu pelancongan, tak ada modal nak ni, sampai tak ada duit nak makan, nak macam YB Kuala Besut kata, nak beli prepaid pun tak ada, isu integriti dan isu-isu yang lain yang mungkin tidak sempat dijawab. Apakah isu-isu lain yang rasa yang perlu sampai ke pengetahuan rakyat di luar sana, yang ada dalam minda YB yang ingin kemukakan di sini? Silakan. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Datuk Moderator. Memang betul lah sebenarnya persidangan kali yang keempat ni, pada kali ini memanglah dari segi kerana kita menghadapi pandemik COVID ni, jadi memang peraturan terpaksa diperketatkan, iaitu walaupun 3 hari tetapi hanya 4 jam je, daripada pukul 9.30 hingga pukul 1 saja. Jadi untuk makluman Datuk Moderator dan juga sahabat-sahabat yang di luar sana juga, memanglah persidangan kali ini memang dari segi masa, memang keterbatasan masa itu memang cukup dirasakanlah, terutamanya kepada kita di barisan pembangkang ni. Memang kita rasakan kerana hasrat kita untuk menyampaikan hasrat rakyat ni memang tidak kesampaian. Tetapi apa pun kita terpaksa juga kena patuhilah apa juga peraturan yang telah ditetapkan. Sebenarnya banyak isu-isu yang hendak kita sampaikan dalam sidang kali ini, termasuk sektor pertanian, yang mana sektor pertanian memang turut juga terjejas akibat pandemik ini. Begitu juga dengan isu-isu kesihatan mental. Jangan kata apabila kita bercakap tentang mental ni kita anggap maknanya gila, tetapi mana dari segi mental ni apabila banyak sangat berfikir dari segi ruang dan peluang untuk kita mencari pendapatan ni, jadi mungkin kita terlalu banyak terfikir ni, memang kita akan rasa dari segi kesan kesihatan mental yang mana mempunyai hubung kait jugalah dengan apa yang berlaku di persekitaran kita sekarang ni. Jadi perkara ni saya dalam kesempatan ni saya nak mengajaklah kepada kita semua yang mengikuti buah bicara kita pada kali ini, supaya kita sama-samalah
dalam kita menghadapi pandemik COVID ni, biar sama-sama kita jaga kita, lindung diri, kita jaga semualah. Terutamanya dalam keadaan semasa kita ini. Jadi dalam bab pertanian ni sebenarnya memang cukup terkesan Datuk. Tadi pun jawapan daripada Esko Pertanian tadi pun memang ada cara dan kaedah untuk menangani. Tetapi hal yang bermasalah sungguh di peringkat kita, di peringkat kampung. Di peringkat kerajaan memang dia ada kaedah dan cara dia. Tetapi apakah kaedah dan cara ni akan dapat dimanfaatkan oleh petani-petani di peringkat kampung? Sebab baru ni musim buah jadi tu. Dengan duriannya, dengan lansak duku jadi. Mewah. Memang jadi. Apa yang saya dapat maklumat ni sebenarnya, harga durian pun sekarang ni dah sampai ke RM10 sekilo. Tetapi kalau boleh jual tak ada masalah. Tetapi yang menjadi lambakan. Tak boleh nak jual hasil pertanian. Jadi inilah perkara yang perlu kita tengok sebenarnya dalam kita situasi pandemik ni, dan kepada usahawan-usahawan juga. Apabila kedai-kedai banyak yang kena tutup, memang dia akan menjadi masalah kepada pengusaha-pengusaha ataupun peniaga-peniaga kita. Tetapi harapan kita tadi, kita mengharapkan supaya apabila rakyat menghadapi kesan daripada pandemik ini, supaya kerajaan turut mencari jalan. Apakah perancangan-perancangan yang akan dibuat dalam kita nak membantu rakyat yang dalam kesusahan ni. Jadi perkara-perkara ni telah kita bangkitkan tadi untuk kita sama-sama kita nak menjaga keadaan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat kita. Jadi dari segi tekanan hidup kita dalam pandemik ni, memang kita menghadapi suasana yang cukup membimbangkan kita. Apabila kita meneliti Datuk, statistik ataupun rekod semasa yang dibuat, iaitu sebanyak 85.5% daripada 145,173 panggilan yang diterima oleh agensi kerajaan sejak 25 Mac. Ni saya dapat maklumat ni. 25 Mac 2020 hingga 20 Mei 2021 adalah membabitkan isu kesihatan mental. Jadi apabila cukup banyak maklumat ni yang kita terima, inilah sebenarnya menjadi kebimbangan kepada kita. Kerana yang membabitkan kesihatan mental yang memerlukan sokongan ataupun emosi dan kaunseling, seperti stres akut, keresahan, kemurungan, penderaan dan tingkah laku. Ada sampai bunuh diri tak? Itu yang saya nak sebut tu. Sehingga kan ada sampai satu peringkat bunuh diri. Jadi inilah yang cukup membimbangkan kita lah. Maknanya dalam keadaan situasi semasa ni, memang kita kena fikir sungguh-sungguh sebagai kerajaan yang ambil tanggungjawab ni, perlu mengambil tanggungjawab yang cukup baik. Kerana antara punca yang kita kena pasti adalah hilang pekerjaan. Hilang pekerjaan, tiada sumber pendapatan, konflik keluarga, masalah hubungan interpersonal, stigma dan kurang akses kepada perkhidmatan dan bantuan. Kes perceraian ada tak melibatkan? Ramai Datuk. Tapi saya tak ambil statistik. Memang ada berlaku dalam negara kita hari ini. Malah lebih membimbangkan apabila data Kementerian Kesihatan Malaysia daripada KKM mendapati dalam tempoh Januari hingga Disember 2020 sebanyak 1080 kes cubaan bunuh diri dilaporkan menerima rawatan di hospital KKM. Jadi dalam hal ini kita kena ambil satu jalan bagaimana kita nak hidup dalam keadaan endemik yang kita wawarkan, mana yang akan berlaku tidak lama lagi ni. Jadi inilah isu-isu yang kita akan bawa, mahu mendengar respon daripada kerajaan negeri dalam isu ni, agar idea serta pandangan yang dilontarkan melalui sidang DUM boleh kita ambil kira dalam usaha kerajaan negeri
mempersiapkan diri untuk terjun daripada pandemik kepada endemik. Begitu juga dengan isu-isu kebersamaan antara wakil rakyat, pembangkang dan kerajaan dalam membantu rakyat. Yang ketiga ini dalam kesusahan, jika kita lihat di peringkat kerajaan pusat, usaha membantu rakyat ini berjalan dengan sangat lancar kerana adanya kebersamaan. Ya, ya, ya. Jadi di negeri Terengganu kita ni seolah-olahnya nampak pada peringkat awal tu muafakat nasional, maknanya tu. Ya, ya. Maknanya pada kita dan pada rakyat sendirilah. Mana kita merasakan perkara ni rasa cukup molek, cukup baik. Tetapi kita nak cari jalan kebersamaan ni, kalau jadi memang cukup baik. Alhamdulillah. Tetapi saya tengok maknanya dari segi apa yang berlaku ni, maknanya taktik, strategi politik semata-mata. Nampak cara nak ada kebersamaan. Tetapi kaedah di sebalik tu ada perkara-perkara yang di kalangan kita ni berasa adalah sikit tak puas hati lah tu. Terutamanya dari segi apa ni, kalau kita nak beritahu contoh, bagi 250,000 untuk kita ni sebenarnya Ya, ya. taklah berapa besar sangat. Ni saya nak bagi tahulah kepada semua. Ya, ya. Jadi seolah-olah apa yang kita terima 250,000 ni separuh tahun pertama 125,000. Ya. Kang Polang. Ya, ya. 125,000 dan baru ni kita dapat 125,000 dan dia diberitahu kepada rakyat bahawa kerajaan wakil rakyat Barisan Nasional pun ada peruntukan. Seolah-olah peruntukan dia beri itu maknanya sama dengan mereka. Kita hanya dapat 250,000. Yang pertama sekali kita terima 125,000 masa tu kita baru mula PKP. Pihak kerajaan dapat berapa? Pembangkang dapat 250. Pihak kerajaan ada maklumat tak? Dia yang diumum Ya, ya. difahamkan 750,000. Di kawasan-kawasan Kita. di kawasan BN, BN, ya. 250 beri kepada BN, Ya, ya. 500 kepada penyelaras DUN. Jadi kalau saya tambah sikit, Ya, saya buat contoh lah. Sebab kadang-kadang ada penyokong-penyokong PAS lah. Ya, ya. Direct saya cakap selalu provoke kita. Mhm. Di mana duit 250,000 yang bermak ada. Ya, ya. Sebenarnya 250,000 ini, Ya. kalau di dong saya ni, saya ada 8,500 buah rumah lah tu. Ya. 8,500 buah rumah. Sebab itulah kadang-kadang Di sebuah rumah dapat berapa ya kalau kira? RM30 saja. Kita mampu beri RM30. Dah saya 2 kali dah. Di musim Covid ni 2 kali dah. Setiap rumah dapat RM30. RM30 kali 8,000, RM240,000. 500 rumah lagi. Habis RM250,000 sekali bagi saja sebenarnya. Tetapi dia orang ni selalu provoke kita. Dan dia tutup. Seolahnya menutup apa yang dia ada. Dia hanya buka yang kita dapat. Jadi itulah untuk makluman pendengar bahawa 250,000 ini untuk satu dong ni tidak banyak lah sebenarnya. RM30 saja kita mampu bagi. Saya minta maaf banyaklah orang dong saya. Kerana Allah ya bermak bagi RM30 je. Tetapi sebenarnya 250,000 kita terpaksa belanja. Satu dong. Tapi betul lah, maknanya bukan kata di Batu Rakit, sama je di Kuala Besut ke Wak Emah di Bukit Besi sendiri pun. Memang dengan peruntukan tu kita belanja sekaligus sebab dalam keadaan kita menghadapi pandemik PKPD ni. Memang kita nak bantu rakyat. Ya, ya, ya. Dan kita sebenarnya daripada wakil Barisan Nasional ni memang naluri kita, cara kita terjemahkan daripada apa yang kita dapat ni dalam kepala kita rakyat. Jadi apa yang kita dapat memang untuk rakyat. Kadang-kadang apa pun juga yang kita dapat ni kadang-kadang memang dah cukup. Kita fikir macam mana kita nak bantu keseluruhan rakyat yang menghadapi kesan daripada pandemik ini. Tapi kita tidak berupaya untuk nak membantu rakyat. Kerana apa yang kita dapat itulah. Itu saja. Itu saja yang ada.
Okey. Tetapi kalau kita masih lagi dengan kematiannya, Ya, ya. dengan ada masalah anak sakit, mak sakit di hospitalnya, kita terpaksa, maknanya daripada perbelanjaan pendapatan kita ni terpaksa kita Dari korbankan. poket sendirilah. Poket sendiri terpaksa kita korbankan untuk rakyat. Kalau untuk nak mengharapkan dengan peruntukan yang kita ada ni, memang kita tak cukup. Ya, ya. Jadi oleh sebab itulah, maknanya dalam sidang dong kali ini memang kita memang cukup rasa tak puas hati. Apa yang kita nak sampaikan kepada kerajaan jadi tak boleh sampai. Jadi inilah maknanya pada kita sebenarnya, saya ada beberapa soalan juga yang tak boleh dan apabila kita di peringkat perbahasan pun dibagi peluang kepada kita hanya 2 saja. Sebab kali ni dia bagi 2 orang sahaja untuk berbahas. Biasanya semua orang diberi peluang untuk sebab berbahas pandemik lah. Sebab pandemik ni. Kerana pandemik lah. Tapi mungkin dia boleh panjangkan sikit. Ya. Kan, maksud saya mungkin 4 hari, 5 hari. Ya. Sebab banyak benda yang kita nak bawa kepada Dewan untuk pengetahuan kerajaan. Sebab di DUN telah tempat wakil mengemukakan keluh kesah rakyat. Ya, betul. Ya. Sebab itulah kalau kata dalam keadaan ni berterusang Datuk pengurusi, jadi saya cadangkanlah supaya kalau kata nak buat pendek separuh hari pun kita bersetuju. Ya. Seperti parlimen. Ya. Mana lanjutkan masa tu. Supaya kita dari segi hasrat dan niat kita untuk sampaikan hasrat rakyat akan sampai. Dan kerajaan ambil masalah ni supaya dapat kerajaan membaiki. Ini saya kata soal tadi tentang amanah. Amanah yang Allah bagi kita kena laksanakan. Betul lah tu. Betul lah tu. Okey, jadi itu saja tu. Okay, terima kasih. Jadi kita oleh kerana hampir setengah pelajaran kita berhenti sekejap sebab ada soalan ni daripada penonton. Silakan. Kita dengar untuk mungkin YB mana-mana YB nak jawab. Silakan. Sawang boleh. Soalannya daripada Al-Marzuki Said. Salam, kenapa kerajaan negeri tidak menyediakan modal untuk usahawan yang sedia ada semasa Covid ni? Mana mereka nak modal untuk memulakan perniagaan balik yang terjejah oleh kerana Covid. Sila. Ya, terima kasih tu, dan terima kasih juga kepada yang bertanya ni, Al-Marzuki Said. Sebenarnya jadi pada saya memang tadi pun ada soalan saya berkaitan dengan IKS dalam usahawan kita lah. Dan soalan daripada Al-Marzuki ni tanya sebab apa kerajaan tidak membantu dalam masa Covid ni. Katanya ada, tapi dalam kaedah yang tak berapa berkesan lah pada saya. Sebab tu saya kata jawapan tadi agak mendatar tu dalam sidang dong tadi. Dan sepatutnya, memang betul Marzuki, saya bersetuju dengan persoalan demo. Saya bersetuju sepatutnya dalam keadaan yang semasa ni, sepatutnya kerajaan kena ambil perhatian yang sungguh-sungguh untuk membantu usahawan-usahawan kita. Kita kena perhati berapa bilangan usahawan kita yang terkesan dan kita tengok apa yang boleh kita bantu. Sama ada peringkat awal ni kita nak buka, maknanya dari segi usahawan kita, dia nak buka perniagaan. Contohnya, nak mula balik. Tadi jawapan dia tadi 80% usahawan kita yang boleh bertahan selama 3 bulan. Sekarang ni kita dalam keadaan pandemik ni bukan 3 bulan tu. Sebenarnya dah hampir 2 tahun dah. Ya, betul. Jadi kalau kata 80% boleh bertahan 3 bulan, memang hancur lebur usahawan kita di Terengganu ni. Jadi inilah sepatutnya, hakikatnya dia kena ambil kaedah, cari jalan macam mana buat statistik berapa bilangan usahawan kita yang terkesan dan usahawan-usahawan kita yang nak mulakan perniagaan. Bukan kata dia nak mula baru. Sebab kadang-kadang usaha kata tu nak buka restoran. Nak buka kedai makan. Bukan kata kedai makan yang besar-besar dah tu. Nak mulakan perniagaan kedai makan yang kecil pun tidak mampu, tidak ada modal. Warung contohnya, tidak ada modal, tidak ada keperluan untuk memulakan perniagaan.
Jadi yang perkara yang semacam ni seharusnya diambil perhatian oleh kerajaan. Dan saya bersetuju dengan ni. Kalau zaman kita dulu, masa saya jaga usahawan, memang saya cukup ambil perhatian. Sebab saya terpaksa kena turun ke kawasan, memerhati apakah usaha kita. Jadi kegagalan ni kita cuba baiki di pihak kerajaan. Kita bantu usahawan-usahawan kita supaya boleh meneruskan perniagaan dia supaya lebih ke depan. Kalau sekiranya contoh, Datuk saya bagi gambaran. Kata dulu, maknanya dia dah dapat dari segi pinjaman, contohnya, daripada MARA contohnya. Tetapi apabila kita teliti ada kemajuan, apabila kita tambah modal, kita untuk dapatkan daripada SME ke apapun agensi kerajaan, sama ada kerajaan pusat ke ataupun kerajaan negeri, apa sekiranya usahawan ni ada potensi boleh maju ke hadapan, walaupun dia ada sudah mendapat pinjaman daripada MARA, tetapi kita bersetuju untuk tambah lagi, untuk dia meneruskan, untuk membesarkan perniagaan dia. Jadi sepatutnya ni bukan kata maknanya dari segi dia dapat dah, tak boleh. Sebab perkara yang macam ni sebenarnya ada berlaku dalam kawasan kita, dalam kampung kita. Dari segi kata maknanya bantuan kebajikan masyarakat, mudah dapat hak ni dah. Mudah akan dapat hak ni. Mudah dapat hak ni. Tetapi kita kena sedar, bantuan kebajikan masyarakat contohnya, bukan dari segi jawapan saya ni. Contoh yang lain, contoh daripada dapat bantuan kebajikan masyarakat. Tetapi kita kena tengok anak tanggungan dia ada berapa orang. Kalau sekiranya Maidan nak bantu lagi dia orang, kita kena bersetuju. Sebab dari segi kemampuan tanggungan dia yang cukup besar. Berbeza-beza lah. Berbeza-beza. Begitu jugalah kaitan dengan usahawan ni. Jadi kalau kata nak mula perniagaan ni tak boleh dah. Makna kalau kita tu akhirnya dia berkubur begitu saja. Dah bagaimana kita nak baiki? Inilah benda yang perlu kita ambil perhatian lah tu. Terima kasih banyak. Ada tambahan ni, sila. Sebenarnya tadi YB Datuk Rozi ada mencelah masa pergulungan tadi. Mencadangkan supaya kerajaan tengoklah. Sebab Datuk Rozi cerita ke saya tadi, dia minum air pagi tu ada direct 10 kedai, cuma 2 kedai saja buka. Dia tanya apa kedai 8 lagi tak buka, kerana tak ada modal permulaan. Masya-Allah. Jadi tapi malangnya jawapan daripada Esko kita akan teliti. Perkara ini patutnya fikir lama dah. Ada perancangan lah. Kita ni dah 2 tahun. Patutnya benda ni dah fikir dah. Peniaga-peniaga kita, usahawan kita dah terkesan, patut kerajaan negeri buat. Jangan nak mengharapkan kerajaan pusat saja. Kita kena fikir sebab rakyat kita. Okey, terima kasih Baby. Saya sila. nak tambah sikit gitu. Boleh. Berkenaan dengan soalan tadi. Banyaklah dijawab. Ni rakyat memerhati ni, rakyat memerhati kehendak rakyat. Saya tertarik yang pernah disebut oleh pihak kerajaan negeri bahawa dia nak kurangkan bagi joran, dia nak bagi ikan. Tapi mengikut kajian. Nak kurangkan bagi ikan ke nak kurangkan bagi ikan? Nak tambahkan joran. Sorry, balik ni. Jadi sebenarnya mengikut kajian, satu kajian telah dibuat bahawa untuk menukar komuniti itu kepada komuniti yang lebih baik dari segi ekonominya, kita kena bagi juga ikan. Maksudnya kena bagi juga cash money. Itu yang dibuat oleh ketika Kerajaan Barisan Nasional menjadi kerajaan pusat satu ketika dahulu. Betapa saban tahun duit BRIM, khususnya kumpulan B40. Begitu juga dana raya. Jadi nak ceritanya perlu bagi ikan, perlu bagi duit, apatah lagi ketika kita dalam pandemik COVID-19 ni. Sebab untuk menggerakkan semula ekonomi, bukan saja ekonomi setempat, tapi ekonomi peringkat daerah, peringkat negeri perlu digerakkan dengan ikan-ikan yang perlu diberi kepada rakyat. Dan kalau saya sempat baca soalan bertulis, ada jawapan daripada kerajaan. Ada satu soalan tu bertanyakan tentang syarikat-syarikat anak syarikat kerajaan negeri yang mencapai keuntungan. Antara yang mencapai keuntungan adalah TI, Epic Berhad. Jadi apa salahnya keuntungan yang dicapai oleh anak syarikat kerajaan negeri seperti Ladang Rakyat, seperti TDM, seperti Epic. Pada waktu inilah kerajaan negeri khususnya menyalurkan kepada rakyat seperti ikan-ikan ataupun secara cash kepada rakyat yang memerlukan. Di mana yang ditanyakan oleh saudara Almarzuki saat ni. Cash money. Inilah masanya untuk membantu rakyat sekiranya
kerajaan negeri Terengganu pada sekarang ni betul-betul mendengar keluh resah rakyat selaras dengan maju, berkat dan sejahtera yang diwar-warkan. Lepas tu pada saya slogan ni amat gagal kerana tidak mendengar langsung keluh resah rakyat di bawah sana. Terima kasih. Sikit lagi tu. Boleh. Kaitan dengan sidang tadi, untuk makluman kita di luar sana juga, jawapannya untuk ni dia akan ada kerjasama dengan bank-bank. Ya. Tapi saya nak bagi tahu kepada Kerjasama dari segi apa? Dari segi untuk membantu usahawan. Okey. Jadi saya nak bagi tahu sebenarnya apa yang telah dibuat tu memang betul, sebab saya ada pengalaman ni Datuk. Sebenarnya apabila kita dah berada kerjasama ni, tapi sebenarnya di peringkat usahawan kita di bawah ni, sebenarnya dia bukan kata sama ada dia tak tahu ataupun dari segi latar belakang dia tak cukup untuk nak dapatkan bantuan daripada keupayaan mereka. Keupayaan dia daripada bank-bank. Tetapi maksud kita ni, dan saya rasa Al-Marzuki ni beri pandangan ni adalah untuk memberi sokongan secara langsung. Bukan kata nak berisi borang tu borang ni yang akan menyulitkan rakyat kita. Jadi perkara ni perlu kita tengok sebenarnya. Kita kena tengok dari segi kemudahan. Kalau kata perniagaan yang besar, betul lah yang melibatkan kerjasama bank semua ni. Tetapi kalau kata perkara yang perlu kita bantu segera ni, kita kena tengok segera. Takkanlah nak buka warung pun, maknanya kita kena main dengan bank juga. Jadi benda ni kita tengok atas keadaan ni lah, tengok atas kadar dia. Okey, terima kasih. Kita pergi pada meneruskan pada isu yang kedua tadi yang telah dijawab oleh, kupas oleh YB Bukit Besi. Kita pergi pada YB Kuala Besut untuk meneruskan kupasan isu yang kedua tadi. Isu Dewan. Isu muda tadi tu. Isu Dewan ni yang rasa tak sempat, dia ada 2-3 isu atau apa sebagainya. Okey, sebenarnya bila kita berbalik kepada isu dalam sidang DUN tadi, dia berkait pula seperti yang disebut oleh Datuk Moderator di awal permulaan program itu tadi, iaitu tentang slogan maju, berkat dan sejahtera. Ada beberapa soalan yang dinyatakan, dipersoalkan dalam kalangan kita kepada pihak kerajaan. Sebagai contohnya, kalau kita tengok dari segi maju, berkat, dari segi berkat tu, bila tiada accountability tidak dicapai, bila tiada integriti, elemen integriti tidak diguna pakai, bila elemen amanah tidak di-comply, maksudnya keberkatan yang diwar-warkan oleh pihak kerajaan itu pada saya tidak berlaku. Sebagai contoh, isu yang diutarakan oleh pihak kami tadi kepada pihak kerajaan iaitu tentang isu yang melibatkan integriti syarikat Yayasan Terengganu yang melibatkan pembelian emas, yang mana pihak kerajaan tidak menjawab apakah yang berlaku, yang dibangkitkan sendiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Said tadi. Begitu juga tentang isu pelantikan seorang pensyarah daripada Juriza untuk menjaga, membantu portfolio pelancongan. Sedangkan di Terengganu ni antara negeri yang mempunyai jabatan dan juga elemen agensi yang membantu pelancongan yang terbaik pada saya. Kerana di Terengganu kita ada Jabatan Pelancongan Terengganu. Di samping itu juga kita ada juga Tourism Malaysia, dan kita ada juga MOTEC, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Jadi kita di Terengganu mempunyai satu agensi dan juga jabatan dan juga struktur yang kukuh untuk membantu memperkasakan industri pelancongan di Terengganu. Tapi alangkah kita terkilanya rakyat Terengganu di dalam kerajaan memerlukan penjimatan dalam pembelanjaan, boleh melantik seorang pensyarah menjadi pegawai di pejabat Esko Negeri Terengganu. Masih kekal lagi, dan kita percaya melibatkan penambahan kos kepada kerajaan negeri. Ataupun dipinjamkan, dibayar oleh Uniza. Tak pasti, tapi melibatkan satu perkara yang perlu diperhalusi, dan sebab tu kita menanyakan dalam sidang DUN supaya dapat pencerahan daripada pihak kerajaan. Sebab tu kita tak tahu, sebab perkara ini tidak dijawab respon secara yang positif oleh pihak kerajaan. Okey, Datuk. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pergi pada YB Batu Rakit, nak tambah yang isu yang kedua tadi. Sudah tentu banyak perkara yang nak diutarakan oleh Yang Berhormat kita. Tapi oleh kerana keadaan masa yang tidak mengizinkan, seperti hari inilah apa yang
kita cukup terkesan dengan COVID ini, mungkin bantuan-bantuan yang selama ini sudah tidak diberi, sudah diperkecilkan dan juga tidak diberi. Bantuan nelayan, pukak, peralatan. Dulu zaman kita beri dulu. Tapi zaman sekarang ni kita tidak nampak secara ketara sangatlah. Begitu juga dari segi petani, dulu kita bagi baja dulu. Hari ni kita tak dengar baja, merintih dia orang. Begitu juga benih dan sebagainya. Jadi bila dah terkesan dengan COVID ini, sudah tentu rakyat sudah tidak ada duit. Sepatutnya kerajaan bantulah pada ketika ini. Ini yang cuba kita nak bawa. Tetapi malangnya kita tidak dapat utarakan ke semua perkara. Dan begitu juga saya ada beberapa soalan lagi, perkara yang saya nak bawa, terutamanya pembangunan di Pulau Redang. Saya difahamkan apabila pembangunan yang dibawa oleh kerajaan negeri, oleh satu syarikat di Teluk Dalam, apabila pembangunan ini akan dibuat, orang kampung tak boleh nak guna dah patah ni. Inilah satu-satunya pantai yang ada yang boleh orang kampung guna. Pantai Teluk Dalam. Tetapi kalaulah satu syarikat ini diberi membangunkan Pulau Redang, difahamkan. Saya nak penjelasan dalam Dewan. Nak betul ke tak? Sebab orang dah bercakap ni di Pulau Redang, KG bila bangun KG, kita tak ada patah dah nak pergi. Sebab akan dipagar dan sebagainya. Selain pada itu juga, saya dapat juga SMS minta tolong khabar dalam Dewan, tolong tanya dalam Dewan. Satu lagi, laluan basikal di Pantai Teluk Ketapang. Orang tanya ni, dia telah aksiden, dilanggar oleh kereta sebenarnya. Dan difahamkan laluan ini telah lulus. Diluluskan, tetapi belum dilaksanakan. Ini tempat orang beriadah. Jadi, banyak benda lah. Kemudahan-kemudahan yang diperlukan oleh rakyat yang nak cuba kita bawa dalam Dewan, tetapi gitulah Datuk. Dengan suasana, dengan masa yang tidak mengizinkan, dan insya-Allah lah mungkin bulan 11. Tapi lambat lagi lah Datuk. Dengan bajet sekali dengan bajet sekali, kita cubalah cuba perjuangkan apa kehendak rakyat. Terima kasih YB Batu Rakit di panel kita. Sila tambah. Tambah sikit lagi boleh. Tentang accountability, integrity dan juga berkat tadi. Sebagai contoh, kerajaan negeri pada tahun ini dia menyasarkan untuk memperkasakan ternakan lembu sado ataupun ternakan lembu biasa dekat negeri. Itu dasar di peringkat portfolio pertanian. Tetapi malangnya macam kita di Kuala Besut itu sendiri, kita mempunyai hampir 200 ekar rizab yang diwartakan sebagai padang ragut di Kuala Besut, di Kampung Tok Has dan juga berhampiran Pusuh Tinggi. Tetapi malangnya tanah ni saya difahamkan belum dibatalkan warta padang ragut, tapi telah diwar-warkan untuk diagihkan kepada peserta-peserta dalam kalangan penyokong-penyokong mereka. Jadi ini yang menjadi agak berlawanan ataupun kontradik. Tapi tak sahih lagi lah kan? Tak, kesahihan belum lagi lah. Tapi saya dah pergi ke tapak itu hari. Dan ini menjadi perkara yang amat mudah terceritakan khususnya kepada pengusaha-pengusaha ternakan lembu ni. Sebab memang tanya saya, macam mana YB? Sebab sebelum ni ada juga rizab pada ragu yang berhampiran dengan rumah mereka. Tetapi bila merujuk kepada pihak kerajaan, dia kata akan buat rizab pada ragu di Dun Jabi. Kadang-kadang hampir 20-30 km daripada rumah mereka. Jadi ini berlawanan kadang-kadang dengan dasar kerajaan, dengan apa yang dicakap, apa yang dibuat oleh kerajaan. Dan sekaligus tidak mendengar keluh kesah. Walaupun saya dan bersama dengan pihak kerajaan sama-sama turun ke tapak, tapi saya dipahamkan masih belum mendengar keluh resah daripada rakyat. Inilah kerajaan yang ada hari ini. Jadi kepada pendengar-pendengar yang telah boleh menilai, dah hampir 3 tahun dah kita dah bertukar kerajaan negeri ini, boleh nilai sendiri sebab di peringkat pusat pun semua parti telah menjadi kerajaan, amanahnya, PKR-nya, semua parti telah menjadi kerajaan, dan nilailah parti mana yang betul-betul terbaik, tidak lain dan tidak bukan UMNO dan juga Barisan Nasional. Terima kasih, Datuk. Terima kasih ahli panel yang telah buat kupasan yang panjang, detail pasal isu yang kedua tadi.
Ini isu yang ketiga, pusing yang ketiga lah, pusing yang terakhir, dan mungkin YB sekali boleh merumuskan ni. Kalau kita tidak, mungkin kita sempat buka soalan apa sebagainya, insyaAllah. Dalam isu ketiga ni, dikatakan kecelaruan dalam pentadbiran rampas menyebabkan rakyat tidak puas hati dan mahukan BN kembali memerintah. Boleh YB ahli panel menyatakan beberapa perbezaan dan kebaikan semasa era BN memerintah dan perancangan masa BN memerintah yang akan memerintah, insyaAllah kalau diberi peluang sekali lagi BN memerintah, apakah perancangan yang insyaAllah yang akan dilakukan, bukan sekadar manifesto. Sebab manifesto katanya bukan janji, bukan janji suci, tapi apakah dari pengalaman pernah menjadi kerajaan, apakah yang akan dilakukan? Silakan. Sila YB Kuala Besut. Terima kasih Dato' Moderator. Seperti mana yang kita telah bincangkan tadi, bahawa pada saya seperti mana yang dilaksanakan juga di peringkat pusat sebelum ni, iaitu pelaksanaan BRIM, pesanan dana raya, perlulah dikembalikan kepada rakyat. Walaupun mengikut kemampuan kerajaan pada waktu itu, tapi perkara itu perlulah dilaksanakan kerana pada saya, kita sebagai rakyat Terengganu ni, duit minyak orang kata duit minyak ataupun duit royalty ataupun warisan, yang mana duit itulah yang digunakan sejak berpuluh tahun dahulu untuk membina PLIA, untuk membina KLCC, untuk membina Litar, Sepang dan sebagainya. Antara pembangunan di peringkat pusat adalah menggunakan dana daripada Telaga Minyak Terengganu. Jadi pada saya, dana raya ataupun dana untuk rakyat Terengganu ni adalah antara hak eksklusif untuk rakyat Terengganu. Dan saya pun yakin dan percaya sekiranya di peringkat pusat sendiri pun, kalau Barisan Nasional kembali menjadi kerajaan juga, BRIM dan sebagainya juga akan dikembalikan. Begitu juga kemudahan-kemudahan lain. Dulu banyak, macam kita menjadi kerajaan, banyak dana-dana untuk pelajar-pelajar, banyak dana-dana untuk IKS, lebih banyak lagi daripada sekarang ni. Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur yang bukan saja mega, tapi pembangunan infrastruktur ni sangat penting kerana dia merupakan katalis ataupun pembangkit kepada peningkatan ekonomi setempat. Seperti mana yang kita sekarang ni, kita di Terengganu kita bangga dengan the drawbridge-nya, jabatan angkatnya, sehingga kan esko pelancongan di Terengganu sekarang ni dinobatkan sebagai hero pelancongan. Walaupun pembinaan tu diberi ideanya dan dilaksanakan, dimulakan pada zaman kita menjadi kerajaan. Walaupun pada waktu kita jadi kerajaan tu, saya ingat lagi dalam Sirah Adun Bukit Tunggal menyatakan bahawa pembinaan drawbridge itu juga antara yang menjadi punca banjir di sekitar Kuala Nerus. Tapi sekarang ni mereka nyuruh pula tentang drawbridge tersebut. Begitu juga dengan jabatan di Pulau Poh, Tasik Kenyir, sekarang ni menjadi ikonik bridge di Tasik Kenyir yang merupakan juga salah satu pemangkin pada ekonomi setempat. Dan banyak lagi lah kita kalau kita bercakap tentang pembangunan setempat yang merupakan katalis dan juga pemangkin kepada kemajuan di satu tempat tu. Sebagai contohnya, Datuk Moderator, ketika era MB yang lalu, Datuk Seri Razif, dia memperuntukkan 30 juta untuk pembangunan setempat bagi setiap dun. Dan alhamdulillah kita dapat lihat bahawa apabila satu pembangunan dilaksanakan dan nak disiapkan dalam tempoh 2 atau 3 tahun, yang memberi pulangan ataupun pergerakan rantaian ekonomi yang sangat besar kepada komuniti khususnya setempat di dalam dun masing-masing, dengan kedai makannya, dengan rantaian ekonomi, hardware-nya dan sebagainya. Sebab tu kita pun yakin dan percaya pada netizen ataupun rakyat Terengganu, berilah peluang dan nilailah sendiri apa yang telah dibuat oleh kerajaan pada masa kini, dan nilailah apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan waktu kita UMNO dan juga Barisan Nasional menjadi kerajaan di Terengganu. Dan insya-Allah kita akan sentiasa memberi yang terbaik dan mendengar keluh resah kepada rakyat di Terengganu. Terima kasih, Datuk. Terima kasih banyak. Sila YB Batu Rakit untuk mengupas isu yang ketiga. Silakan. Untuk maklum semualah, saya lebih khusus kepada Batu Rakit lah, apa yang telah kita laksanakan seperti mana yang Berhormat Tengku Zaham bagi tahu dulu di era 2013 dulu masa Barisan Nasional memerintah. Kita diberi peruntukan 30 juta. Dan saya sempatlah
30 juta ini saya sempat buat longkang 5 juta untuk banjir. Rumah kedai 2 tempat, 3 juta lebih kurang lah. Ini bukan spesifik, tetapi 2 tempat. Tapi malangnya hari ni menjadi jabat dong dia ni. Satu di Bukit Cempaka, satu di Mengabang Panjang. Dan satu lagi saya buat bazar batu rakit. Bazar batu rakit di Pagar Besi. Ini 10 juta. Jadi saya sempat berbelanja 18 juta pada masa itu. Jadi sepatutnya kerana kelulusan lambat. Sebenarnya masjid Mengabang Lekor pun masjid baru pun saya cadang dengan nilai 7 juta. Dengan duit bajet 30 juta ni. Tetapi tidak sempat kelulusan. Tapi Alhamdulillah lah. Walaupun begitu, masjid Mengabang Lekor tetap dilaksanakan. Cuma kita juga, saya dapat peruntukan 400,000 untuk membuat jalan kreseran daripada Pecah Rotan ke Lingai. Alhamdulillah, jalan ni walaupun biasalah jalan berbukit ni, kalau kreseran bila 2-3 tahun, hilanglah. Tetapi dengar ni masih ada dan memberi kemudahan kepada petani-petani, pekebun-pekebun, maksud saya yang ada durian, yang ada kelapa sawit dan sebagainya. Keluar hasil lah. Keluar hasil, untuk keluar hasil. Dan itulah 5 tahun yang mampu kita laksanakan, yang nampak besar sikit lah. Yang biasa baik pulih rumah, bina baru rumah ni, memang setiap tahun kita ada. Jadi macam Yang Berhormat Tengku Zihan kata, rakyat perlu menilai lah. Kita telah lalui 2 kali di bawah pemerintahan PAS. Dan dulu kita boleh buat perbandingan bagaimana PAS memerintah 2 kali dengan Barisan Nasional memerintah negeri Terengganu ini. Dan insya-Allah saya akan perjuangkan kepada sekiranya Barisan Nasional kembali memerintah negeri Terengganu, kita wujudkan kembali apa-apa yang telah dimansuhkan. Seperti Yang Berhormat Tengku Zihan sebut tadi, dana raya, dana remaja, bantuan PIBG dulu kita beri 2,000, kerajaan negeri beri 2,000. Saya melalui peruntukan kita pula, setiap sekolah dalam Dom Batu Rakit saya beri 5,000 untuk membuat aktiviti. Dan insya-Allah sekiranya diberi peluang, Barisan Nasional memerintah negeri Terengganu kembali, mungkin ada penonton di luar sana ingin bertanya lah kot. Dulu banyak duit ni, boleh belanja. Sekarang ni tak ada duit ke macam mana yang tak boleh selalu 30 juta buat ni ni? Kita pun heran lah sebab kita pendapatan kita hasil minyak lah yang besarnya. Jadi minyak di zaman ini pun minyak mungkin murah sikit lah. Baru ni murah sikit. Jadi kuranglah sikit pendapatan, tetapi ialah macam kita lah, orang makan gaji kan. Kita dapat 5,000 sebulan, 3,000 sebulan. Kita dah ke mana kita nak agih? Betul, ada yang dulu zaman kita sendiri pun kita bayar hutang juga. Ada yang perlu dibayar hutang. Ya, betul. Jadi kemungkinan katanya jadi tidak bolehlah kita nak alasan bahawa hutang yang ditinggalkan oleh kerajaan Barisan Nasional banyak dan kena bayar hutang tu. Tak betul. Dulu 99 pun PAS memerintah pun tinggal hutang juga. Kita bayar hutang juga. Biasalah ni kerajaan. Jadi bagaimana kaedah, cara kita berbelanja dan sebagainya, itu terpulang pada kerajaan masing-masing lah, pemimpin masing-masing. Jadi mungkin kita bantuan pakaian sekolah, mungkin kita boleh adakan kembali, wujudkan kembali, perkasakan pusat pengajian negeri kita yang kita ada TATI, TESDEC, TTITC, kita boleh perkasakan kembali. Selain daripada itu juga, macam saya sebut tadi, bantuan baik pulih rumah 1 juta 1 dong dulu. 10,000.
satu rumah 10,000. Kita boleh beri peruntukan sampai 10,000, 11,000 untuk baik pulih rumah. Betul. Rumah baru, bina rumah baru 1 juta. Mungkin kita orang yang tidak mampu, kita boleh beri rumah PPRT yang dipanggil rumah PPRT dulu. Ini yang pengurusi perhubungan yang selalu sebut. Kita nak teruskan lagi. Bina jalan 4 lorong. Dulu niat era Datuk Mat Said dulu nak bina jalan 4 lorong daripada Kemamang hingga tanpa betul. Dari Kemamang ke Besut. InsyaAllah kalau Barisan Nasional kembali memerintah negeri kita, insyaAllah kita perjuangkan benda ni. Selain pada tu, satu lagi yang penting, Datuk, tabung Darul Iman. Dulu, zaman kita dulu lebih kurang hampir 1 juta sebulan kita belanja tabung Darul Iman untuk membantu pesakit-pesakit yang tidak mampu ni. Tapi hari ni masih ada tetapi gitulah. Nilai Dulu tu masa Barisan Nasional dulu, apabila tabung Darul Iman ni, apabila kurang je dia punya tu, kita showkan dalam exco, kita tambah je. Sebab ini untuk kepentingan rakyat. Jadi bukan kata tu. Sebab masa saya dulu memang diperuntukkan 5 juta. 5 juta tu. Tapi apabila keperluan masih lagi tidak mencukupi, kita tambah. Tapi itulah, maknanya sekarang ni tak ada penambahan, memang. Tapi tak tahu lah sekarang ni. Tapi bila kita telefon untuk bantu yang tidak mampu ni, susah sikit. Okey. Susah. Mungkin susah daripada kita kot. Mungkin faktor kewangan itu kita pulangkanlah supaya kerajaan negeri mendengar keluh kesah rakyat, insya-Allah. Terima kasih YB Batu Rakit menjelaskan pembangunan kemakmuran sejahteranya rakyat mengikuti perkembangan di Batu Rakit, insya-Allah. Kita mempersilakan YB Bukit Besi untuk mengupas isu yang ketiga tu. Okey, silakan. Terima kasih Datuk Moderator. Sebenarnya dari segi saya sendiri tu. Saya melihat dari segi persoalan ni, memang saya cukup rasa bersetujulah dengan soalan ni. Dan saya yakin kerajaan Barisan Nasional akan dinilai balik oleh rakyat. Kerana rata-rata hari ni kita mendengar keluhan daripada rakyat. Emosi rakyat memang membuak-buak. Nak marahnya dengan pentadbiran yang ada hari ni, kerana langsung tidak ada kepentingan kepada penyelesaian kepada masalah rakyat. Ini yang kita rata-rata kita dengar. Bukan di kalangan daripada UMNO saja. Pada kalangan PAS sendiri pun memang cukup dah rasa kecewa dengan apa yang berlaku hari ini. Mengapa rasa di kalangan PAS juga merasakan mereka beralih arah? Sebab atas maju berkat sejahtera tadilah. Peringkat awalnya berjanji bulang dan bintang. Tetapi apabila peringkat pelaksanaan tidak menjadi bulan dan bintang, inilah menjadi kekecewaan. Termasuklah di kalangan penyokong-penyokong dulu. Apatah lagi atas pagar. Apatah lagi anak-anak muda. Datuk, hari ini Datuk dan kita semua tahu bahawa anak-anak muda hari ini telefon sebutir di tangan setiap anak muda. Segala maklumat ada di tangan mereka. Hujung jari. Hujung jari. Jadi daripada maklumat-maklumat yang mereka dapat inilah yang telah memberi satu perasaan dalam diri mereka bahawa kerajaan hari ini, kita tak perlu kata nak susung strategi apalah tu untuk kita nak menang PRU yang akan datang ni. Maknanya dengan kemarahan rakyat hari ini pun, kita telah boleh meyakinkan bahawa rakyat negeri Terengganu akan ubah dalam PRU yang ke-15. Yakin ni? Yakinan tinggi sekali. Ini peribadi. Ya, saya tahu. Sebab saya tengok maknanya
bukan kata di kawasan saya saja, Ya, ya. tetapi kita meneliti, mendapat maklumat-maklumat daripada orang ramai, memang dia akan menolak PAS dalam PRU yang ke Untuk saya setuju dengan Sila. yang disebutkan oleh kanda saya YB Rosli ni. Sebab saya ingat lagi pada tahun lepas sebelum PKP, Ya, ya. saya pernah pergi makan kedai, tapi banyaklah situasi itu berlaku. Makan kedai ada anak-anak muda yang baru-baru boleh ngundi gitu. Dia tanya saya. Dia tanya, "YB, bila nak ngundi?" Kata, "Apa nak ngundi dah? Baru tahun lebih kat tahun." Yang boleh mengundi lah, yang boleh mengundi. Tanya, Ah. "Boleh mengundi tak ke?" Boleh dah. Kata, "dah satu dah daftar dah tunjuk." Dia punya SPR punya tu. Kata, "Apa nak ngundi?" "Oh, dah agak kat jalan ni," dia kata. "Kat mana?" "Oh, dua-dua. Pusat pun dah agak. Negeri pun dah agak juga." Jadi seperti mana yang disebut oleh Adun Luki Besi tadi, bahawa momentum dan juga emosi rakyat memang tidak sabar dah. Kalau boleh esok nak ngundi dah. Boleh mari nak ngundi dah. Sebab apa? Sebab nak tukar kerajaan dan nak kembali kepada disebut Hak Biru ni, panggil UMNO dan juga Barisan Tapi sebab ni baru setahun Muafakat Nasional. Apakah kedudukan BN Terengganu dengan Muafakat Nasional dengan PAS yang memerintah? Apakah pakatan ini atau diputuskan ataupun macam mana? Saya mendapat respon tentang Muafakat Nasional, khususnya di peringkat di Terengganu. Ada golongan profesional bercakap tentang Muafakat Nasional di Terengganu. Dia mengatakan bahawa, dia kata YB, rupanya PAS tidak berjaya untuk melaksanakan dan merealisasikan Muafakat Nasional di Terengganu. Sebab tu dia kata YB tak boleh. Kena mengundi balik, kena macam belah bang, UMNO dengan PAS, dan lepas PRU ke-15 kita beri ruang kepada Barisan Nasional untuk tengok macam mana untuk merealisasikan Muafakat Nasional. Itu pandangan orang macam pandai golongan profesional dan juga anak-anak. Pada pandangan YB, MN tidak berlaku di Terengganu. Pada pandangan saya macam tu. Dari segi praktikalnya tidak berlaku. Kita hanya baru 2 kali mesyuarat. Di peringkat bahagian sekali. Di peringkat ni negeri 2 kali. 2 kali pun panggil mesyuarat, suruh tubuh jawatan kuasa sahaja. Lepas tu senyap terus. Mana sepatutnya dia sebagai sebuah kerajaan dia yang panggil, bukan kita yang panggil. Tidak ada kesungguhan untuk jadi tidak ada kesungguhan lah. Sebab ada suara-suara di luar sana yang mahukan penyatuan Melayu. Jadi MN adalah satu daripada jilah murni yang perlu dinyatakan. Tapi nampak memandangkan bahawa apa yang YB ahli panel kata tadi, maknanya tidak berlaku di Terengganu, satu benda yang karya malang lah. Jadi mungkin sebenarnya Datuk moderator, kita sebenarnya memang amat bersetuju. Sebab dalam agama kita pun menyuruh kita bersama. Kan? Buat muafakat sesama kita. Tetapi dengan cara dan kaedah dari segi politik, dari sudut pandangan politik pula, apa yang dia buat hari ni hanya menyatakan muafakat nasional, tetapi dari segi taktik, cara tu seolah-olah nak menghukum kita. Jadi ini menjadi keraguan kepada kita sebenarnya. Jadi kalau kita nak pakat, buat dengan cara nak pakat molek. Bukan kata kita tak setuju, maknanya dari segi UMNO PAS bersama untuk kebaikan agama dan bangsa. Maksud YB sekarang ni MN tidak berlaku di Terengganu. Seolah macam tu. Tak nak macam tu. Apatah lagi rakyat di bawah memang tak setuju pun tu. Terima kasih. Okey, jadi kita berehat sekejap, kita bagi ruang untuk soalan ni kalau ada. Itu soalan yang atas tu. Yang atas daripada Wan Yaakob Wan Ibrahim. Mengapa kerajaan negeri tidak memberikan papasan kepada mangsa krisis air di Kuala Nerus dan Kuala Terengganu? Saya rasa YB Betul Rakit jawab kot. Sila YB. Saya kena jawab ni. Kerajaan negeri kena jawab ni. Sepatutnya begitulah. Jadi soalannya ada jadi tapi soalan ini ditanya kerajaan negeri tidak beri papasan. Jadi saya pun nak raba warna. Mungkin boleh bagi pendapat. Ini diperjuangkan oleh saya kerana akaun satu di Batu Rakit 8,438 yang mempunyai akaun satu di Batu Rakit. Mana mungkin teramai lah. Yang besar. Sebab satu dong saya kena. Macam orang lain 10 kapung. Tapi di Batu Rakit satu dong yang kena dengan krisis air ini. Sebab itu saya perjuangkan supaya diberi pampasan
ganti rugi sekurang-kurangnya 500 sebagaimana bencana banjir. Asas dia yang kita perjuangkan. Kerana lebih kurang sebulan ni kita krisis air ni. Dah lah kena pandemik COVID ni. Tak ada pitih dah. Tetapi mari krisis air ni pula kena cari pitih nak beli tong, nak takung air. Kena beli tangki. Nak buat borang tu. Lepas tu ada yang hak tu sikit dia borang air. Borang air ni perlu kepada lebih kurang hampir 1,500 2,000. Borang air ni. Ya, saya dengar macam 2,000. Lepas tu bagi yang tak beli tangki, dia rasa jimat tak beli tangki. Dia terpaksa keluar duit minyak pergi akut air. Lepas tu bagaimana pula kalau dia hantar hanya di tempat. Maksudnya macam di dong saya tu tangki mari di Wakaf Tengah. Jadi lori-lori kecil ni pergi. Termasuklah lori yang sukarela, lori yang kita cari suruh tolong hantar pula ke dalam-dalam kampung. Jadi tangki-tangki yang dia letak ni di tepi-tepi jalan. Jadi kalau orang duduk dalam, dia terpaksa keluar, takung air, bawa masuk. Kalau katakan orang tua, orang rumah ada orang sakit, ada anak kecil. Macam mana dia nak mari akut sedangkan anak kecil dia ada di rumah? Jadi kita terpaksa bantu dia. Kita kena tolong hantar. Dan sebab itulah saya sebut. Tetapi malangnya, Exco jawab tidak ada bantuan untuk krisis ini kepada pampasan kepada yang terkesan kerana kerajaan telah belanja banyak dah, dia kata. Dia ada baca tadi, saya dah sempat berjuta-juta juga. Tapi masalahnya rakyat tidak rasai ke mana duit ni pergi. Adalah air mineral sampai 3 katang sebuah rumah. Cukup. Tak cukup. Dengan bantuan ini tidak cukup. Tetapi maksud saya pampasan tadi ialah untuk ganti balik duit rakyat yang tidak ada. Tak ada dah ni. Dia belanja beli tong, beli tangki, borang air. Itu maksud saya. Berganti balik duit dia orang ni. Tapi gitulah keputusannya, kerajaan negeri tidak berilah pampasan ni. Minta maaf lah kepada cadangan pampasan rakyat. Berapa tu yang YB? Saya cadangkan sekurang-kurangnya 500. Sebab saya anggap ini macam bencana banjir. Banjir dulu kita beri 500 kan. Jadi gitu juga. Cuma tu saya nak tambah sikit yang ni saya dengar sebenarnya 500 tu bukannya pampasan tapi macam token je kesusahan yang dialami oleh rakyat. Dan saya terdengar tadi yang bahawa Babi Bazlan juga ada pertanyakan tentang yang dijawab oleh Exco, dia nak bagi pengecualian bayaran 2 bulan. Dan kita tanya bulan berapa? Babi Bazlan tanya bulan berapa sebenarnya yang nak beri pengecualian tu, bil tu. Tapi dijawab oleh BAI tu. Tapi kerajaan menjawab, tak tahu lagi bulan berapa, baru nak bincang. Ini menunjukkan bahawa ketidakseriusan, ketidaksungguhan pihak kerajaan nak membantu rakyat. Sedangkan krisis 1.0 air ni ada 1.0 dan juga lepas 10 hari tu krisis 2.0 pula. Jadi kerajaan tak mikir dah. Sedangkan perkara yang ditanyakan oleh Babi Bazlan, khususnya bulan berapa nak bagi pengecualian bil tu, merupakan perkara yang hands on, fingertip je bagi seorang wakil kerajaan untuk menjawab perkara tu. Jadi baru nak bincang. Jadi ni nampak setakat tak ada lagi lah. Tak ada lagi bulan berapa pun tak nak jawab pengecualian bil tu. Tu nak kabarnya tak sungguhnya pihak kerajaan sekarang. Datuk. Terima kasih. InsyaAllah dapat CEO baru ni pun mungkin dapat memfikirkanlah bagaimana harapkan begitulah untuk kebersamaan itulah kita harapan kita mungkin ialah kerajaan boleh berubah lagi. Betul, insyaAllah untuk rakyat. Yang amat-amat menteri besar boleh buat keputusan. Boleh fikir mohonlah. balik. Saya mohonlah supaya apa yang saya minta cadang dalam Dewan itu kalau tidak boleh 500 pun berilah 300. Tak boleh 300 berilah 200. Jangan tak beri langsung. Tanda komitmen pihak kerajaan di atas berlakunya krisis air ini. Okey. Terima kasih banyak atas ulasan last lah. Saya nak mungkin dalam masa seminit setiap seorang untuk merumuskan apa yang kita bincang hari ini apa sebagainya. Rumusan yang perlu dibuat mungkin mengapakah rakyat perlu pilih Barisan Nasional. Sila. Okey, terima kasih Datuk. Seperti mana yang kita bincangkan tadi bahawa rakyat dah boleh menilai, di peringkat pusat pun boleh menilai setelah 2 tahun PH menjadi kerajaan.
sangat kontradik, sangat berlawanan dengan apa yang dia janjikan. Ramai orang jumpa saya lepas PRU, kata YB, Allah kita kena tipu dah. Kata apa buat cik kena tipu. PTPTN, anak saya 3 orang, ingatkan boleh je jimat dalam 100,000, tak payah bayar dah. Rupanya tipu belaka. Dan saya juga didatangi oleh bekas-bekas pelajar kita. Kita dulu dan jadi bapa angkat, Datuk. Ya, betul. Macam saya bapa angkat Universiti UTHM di Batu Pahat, Johor. Jadi kata YB dulu, ingat-ingat kalau orang tu PTPTM, bila dapat first class ataupun second class apa kata saya, first class lah. Dikecualikan dan dikonvertkan daripada PTPN kepada beasiswa. Tapi dengan cerita lepas pada tukar kerajaan PH itu, yang dapat first class pun bukan saya tak payah bayar. Ingat ke tak payah bayar, rupanya first class pun kena bayar juga. Tak ada dah beasiswa yang seperti mana kerajaan Barisan Nasional buat dulu. Jadi anak-anak muda pun begitu juga, merasai tertipu dengan tolnya kata nak dimasukkan, rupanya kau banyak lagi tu. Jadi manifesto yang dibuat oleh pusat ketika itu adalah merupakan janji manis yang merupakan boleh katakan pelawak belaka. Begitu juga di peringkat negeri. Banyak yang diwar-warkan sebenarnya hanya merupakan slogan semata-mata. Sedangkan keluh kesah dan juga harapan rakyat banyak yang berlinangan air mata itu. Jadi kita harapkan supaya rakyat Terengganu khususnya dan rakyat Malaysia berilah peluang, sebab semua rakyat Malaysia dan negeri Terengganu telah menilai sendiri macam mana Barisan Nasional telah mentadbir, dan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menjaga kepentingan dan juga kebajikan rakyat secara am. Terima kasih YB Kuala Besut. Sila rumusan. Ya, terima kasih Datuk moderator. Sila YB. Sebenarnya dari segi nasihat saya lah. Ya. Sebenarnya UMNO ni dia tidak bersendirian tu. Ya. Kita bersama-sama dengan wadah rakyat. Yang menjadi tempat bergantung rakyat sekian lama Datuk. Memang benda ni, perkara ni rakyat dah merasai apa juga yang telah rakyat terima daripada pemerintahan kerajaan Barisan Nasional, terutamanya di negeri Terengganu kita lah. Kita memang menyedari benda ni. Kita sama-sama tengok bahawa UMNO kalah dalam PRU yang lepas tu. Ya. Jadi semuanya menjadi tidak menentu. Kita semua rasai. Ekonomi dan kestabilan politik memang kita dah sama-sama rasai. Jadi harapan saya lah kepada semua, sama ada yang mendengar ataupun sama ada kepada kawan-kawan, tolong sampaikanlah. Marilah kita bersama-sama kembalikan wadah rakyat ini untuk kita kembalikan kepada rakyat. Dalam PRU yang ke-15, kita menyokong balik Barisan Nasional untuk Barisan Nasional akan menerajui kerajaan negeri Terengganu dalam PRU yang ke-15 nanti, insyaAllah. Terima kasih banyak YB. Terima kasih banyak. Sila rumusan YB Betul Rakit. Saya juga mengambil peluang menyeru kepada rakyat supaya bermuhasabah, renung. Sebab kita lihat apa yang ada di negeri kita, di negara kita ini ialah hasil daripada perjuangan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi oleh sebab itu saya menyeru kepada rakyat buat pilihan yang tepat. Kita tak mahu perkara yang huru-hara berlaku hari ini kerana kesilapan kita. Kesilapan kita memilih kerajaan. Jadi buatlah pilihan yang tepat. Dan kita boleh buat perbandingan hari ini. Kalau di negara kita macam yang Muhammad Tengku Zaihan kata, semua parti telah peretah negara kita. Kita boleh buat perbandingan. Bagaimana Barisan Nasional peretah? Bagaimana PH peretah? Nah, bagaimana PM peretah? Huru-hara negara kita hari ini. Begitu juga di negeri. Kita lihat bagaimana BM peretah, bagaimana PAS peretah. Dan kalau kita lihat hari ini, apa yang ada di negeri, ada di negara kita adalah hasil perjuangan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi, kembalilah. Saya rasa kembalilah kalau kita nak supaya kehidupan kita lebih sejahtera. Buatlah pilihan yang tepat demi masa depan anak cucu kita, agama, bangsa dan tanah air. Sekian, terima kasih.
Terima kasih banyak YB. Alhamdulillah kita sudah tiba ke penghujung bual bicara Camek Somo ni. Sentuh orang mungkin ada tersentuh, mungkin ada yang tak tersentuh, tapi kita harap yang pentingnya rakyat kita dahulukan insya-Allah. Jadi marilah kita sama-sama menutup bual bicara kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdallah alhamdulillahirabbil alamin, kerana Allah masih menghidupkan kita untuk kita kejar ahsanul amalan insya-Allah. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli yang berhormat yang bertindak sebagai ahli panel yang amat prihatin rakyat. Semua isu, semua respon tadi dikhususkan kepada rakyat. Saya percaya itulah peranan YB, amanahnya berkhidmat untuk rakyat. Terima kasih banyak kepada yang berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Said selaku pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri yang sentiasa memperjuangkan hak rakyat, yang berbahagia Datuk Nik Dir selaku Ketua Penerangan Bahagian Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, Saudara Wan Rahim dan tim dan semua yang sudi bersama kita menonton bual bicara pada petang ini. UMNO terus mara untuk rakyat Malaysia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Esok air ada buat laporan kepada UPN, lepas tu 2020 tentang rutan tebing dan sebagainya. Tapi Kerajaan Negeri mendiamkan diri. Adakah kerajaan bercadang membayar pampasan ataupun ganti rugi kesusahan kepada yang terkesan akibat daripada krisis air ini? Kerana jelas kita sebut bahawa ini adalah dana raya. Dana raya bermakna bantuan yang diberikan oleh kerajaan bagi menyambut raya, meringankan beban kepada rakyat. Jadi saya minta lah kerajaan Yayasan Terengganu mengambil tindakan, buat laporan polis. Saya telah mengutarakan perkara ini satu ketika dulu, tapi ditempelak oleh ahli Parlimen Kuala Terengganu menyatakan bahawa nak vaksin ni bukan mudah, semacam tahang lori kanannya jadinya dia berjalan. Betapa ramainya peniaga-peniaga kita tak boleh nak start kerja, tak boleh nak buka kedai kerana modal memang kat perut dia. Baik usahawan di luar tu meluar yang itulah problem Sebelah Utara tu